Kita berada di satu segmen iaitu segmen BKN, Biro Kawalan Narkotik, di mana kita akan membincangkan dan mengupas isu-isu mengenai penyalahgunaan dadah, isu-isu mengenai addiction dan macam-macam lah yang bersangkut paut dengannya. Dan kita sudah berada di hujung talian kita secara alam maya. Kita akan berbicara ketika ini bersama dengan narasumber kita ni Yang Mulia Tuan Abidin bin Abu Bakar. Beliau merupakan salah satu daripada pegawai daripada Biro Kawalan Narkotik. Assalamualaikum. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam Tuan. Apa khabar? Nah, clear. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aha. Jadi di sini Tuan apa khabar? Alhamdulillah kami sihat. Alhamdulillah. Aha. Jadi akan kita bincangkan pada hari ini persekitaran yang positif dalam mengekalkan pemulihan. Secara mukadimahnya kami serahkan kepada Tuan terlebih dahulu. Terima kasih Tuan Najib. Tuan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama-tama kali saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Rampai Pagi Radio Television Brunei kerana memberikan kesempatan dan peluang kepada saya untuk mengungsikan mengenai peranan dan memberikan bantuan terhadap proses pemulihan dan kepulihan dadah pada pagi ini. Sebagai mukadimah pada pagi ini ialah sebagai permulaan dan perkongsian ini perlu kita ketahui juga proses yang mana proses pemulihan dan kepulihan adalah dadah ini adalah panjang hayat. Ianya tidak ada mempunyai tempoh masa yang tertentu untuk menilai tahap kejayaan seseorang itu. Yang mana dalam pemulihan, proses pemulihan, arti kata di sini perlu orang yang melalui proses pemulihan dadah itu menjaga dirinya sendiri daripada terlibat semula secara berterusan sampai bila-bila di samping membuat perubahan dirinya ke arah yang lebih baik atau lebih bijaklah untuk ia memilih. Tuan, okay, sebelum itu juga ada juga beberapa pegawai Biro Kawalan Narkotik dan rakan-rakan setugas saya telah mengungsikan beberapa perkara mengenai dengan peranan yang telah diberikan sama ada dari pihak kerajaan, pihak swasta, pertubuhan-tubuhan yang bukan kerajaan, pihak individu, keluarga dan juga masyarakat dalam memberikan bimbingan dan bantuan terhadap orang-orang yang melalui proses pemulihan. Tuan, dan iaitu dengan beberapa pendekatan yang bersesuaian untuk membentuk semula tingkah laku, mengendalikan emosi, psikologi, perkembangan pemikiran dan peranan body mental dalam proses pemulihan dan kepulihan dadah. Semua perkara yang telah saya sebutkan itu tadi merupakan pendekatan dan kepulihan dadah agar mencapai kehidupan yang lebih baik di masa akan datang. Berbalik pada soalan yang dikemukakan tadi oleh pihak Tuan, iaitu bagaimana untuk cara mengekalkan pemulihan. Apakah yang dimaksudkan dengan persekitaran yang positif, Tuan? Yang mana yang di sini yang dimaksudkan proses pemulihan yang mana sangat penting terhadap penggunaan di peringkat awal, proses pemulihan dan boleh membantu dan perubahan diri ke atas seorang yang ingin meninggalkan tabiat penyalahgunaan dadah. Seorang yang ingin meninggalkan tabiat lama mereka lah, Tuan. Yang mana satu, apa yang dimaksudkan dengan persekitaran yang positif di sini, yang dimaksudkannya ialah persekitaran yang positif itu ialah suasana, tempat, keadaan dan orang sekeliling kita dengan tidak lagi bergaul setiap hari bebas dari perkara yang negatif. Dan yang dimaksudkan dengan negatif itu ialah perkara-perkara atau individu yang melanggar hukum agama dan undang-undang negara. Tuan, yang mana individu tersebut perlu bijak memilih kawan agar individu itu sendiri tidak terjatuh semula dengan kancah pengambilan dadah. Itu yang dimaksudkan dengan persekitaran yang positif, Tuan. Jadi apakah di antara cara untuk mengelakkan daripada kejatuhan semula ini, Tuan?
Antaranya seperti yang Tuan katakan tadi ialah bijak memilih kawan. Tetapi kalau bagi orang yang sudah pun addicted ataupun bebas dari permulaan. macam mana tu untuk memilih kawan itu sebenarnya? Kadang-kadang yang paling susah ialah apabila kita ni memilih kawanan ni. Kerana kita ni sudah terbiasa dengan kawan kita ni yang lama dan tiba-tiba macam kita ni terpaksa tinggalkan kawan kita ni itu. Itu antara perkara yang amat susah ni. Jadi Tuan macam mana caranya? Okey, bagaimana cara-cara untuk mengekalkan pemulihan bagi yang ingin meneruskan dia punya pemulihan agar dirinya terjatuh semula dengan pemulihan dadah, Tuan. Okey, proses pemulihan dan kepulihan dari penyalahgunaan dadah itu adalah satu perjalanan, Tuan. Perjalanan, bukannya satu perhentian. Kerana proses pemulihan dan kepulihan itu proses sepanjang hayat bagi individu yang ingin mengekalkan pemulihan itu, Tuan. Dengan arti kata lain, selama masa masih bernyawa, selagi itu kena berjaga-jagalah. Berjaga-jaga dan menjaga segala pantang larang dalam proses pemulihan dan kepulihan. Contohnya, Tuan, di sini sama-sama macam orang yang menghadapi masalah penyakit lah, Tuan. Kami atau penyakit kencing manis lah. Penyakit kencing manis masalahannya. Yang mana individu itu tersebut sendiri berjaga-jaga untuk tidak melanggar peraturan, tidak melanggar peraturan pemakanannya lah. Dia menjaga pemakanannya, rutin aktiviti hariannya agar kesehatannya tetap berterusan menjadi sihat dan mempunyai kemajuan positif secara berterusan. Begitulah keadaan dengan proses pemulihan. Dan di antara cara mengekalkan diri dari kemuliaan itu ialah mengeluarkan dirinya dari sejarah silam masa dalam pemulihan, masa dalam pengambilan dadahnya dululah. Contohnya, tidak bergaul lagi dengan orang-orang yang dikenal pasti melakukan kegiatan negatif. Yang mana kalau meninggalkan kawan-kawan yang masih terlibat dalam dadah lah, Tuan. Itu dimaksudkan ya, tak? Tidak berada di tempat orang-orang yang melakukan kegiatan negatif. Atau bergaul sama mereka lah. Tidak menyimpan peralatan-peralatan yang digunakan semasa penyalahgunaan dadah. Ini perlu seorang itu elakkanlah untuk dia mengekalkan dia punya proses pemulihannya dan tidak berjaga malam tanpa tujuan yang bermanfaat. Kerana adalah merupakan tabiat semasa pemuda dadah. Ini adalah perkara-perkara yang boleh cara-cara untuk mengekalkan pemulihannya, Tuan. Dan yang juga mengeluarkan diri dari kepribadian semasa pengguna. Yang mana perlu individu itu tidaklah membuat perkara-perkara seperti bercakap bohong, Tuan, putar belit, bela diri, menyalahkan orang lain. Peraturan dengan bahasa kasar, tidak melakukan tingkah laku yang kasar lah, tidak melakukan tingkah laku yang kasar, yang mana ini adalah salah satu tabiat yang akan mereka gunakan semasa dalam proses penglibatan mereka. Kalau perkara-perkara beginilah, mengambil jalan pintas, lari dari menyelesaikan masalah dan tidak ada rasa tanggungjawab pada dirinya. Ini perlu dipraktikkan dalam kehidupan seorang itulah dalam proses pemulihan itu. Betul. Dan semua perkara ini juga akan mendatangkan prasangka yang negatif pada individu tersebut dan boleh mendatangkan tekanan perasaan terhadap individu tersebut dan sekaligus akan mencabar ketahanan pemulihan dan kepulihan individu tersebut, dan jika gagal untuk ditangani akan boleh menyebabkan kepada kejatuhan semula yang menggunakan dadah semula, Tuan. Dan seterusnya, Tuan, juga mengeluarkan diri, Tuan. Silakan. Dan seterusnya juga mengeluarkan diri dari kepercayaan yang salah seperti merasa tidak berguna pada hidup dalam keadaan normal. Itu sangat membosankan. Betul. Baginya lah. Menggunakan dadah adalah ubat. Adalah untuk cara-cara untuk mengelakkan untuk kami terus kekal dalam pengambilan, terus mengekalkan dalam pemulihan seseorang itu. Semua ini akan dapat diatasi dengan cara mengagrip pengetahuan dirinya dari masa ke masa, sering menghadiri seminar, taklimat
berkaitan dengan pemulihan dan kepulihan. Ya. Sering menghadiri sesi terapi secara individu dan perkumpulan secara berjadual dengan berterusan. Yang mana setiap individu yang ingin mengekalkan melalui proses pemulihan yang ingin mengekalkan untuk dirinya tidak lagi terlibat dadah, perlulah seorang itu ada menghadiri sesi terapi tuan dan untuk meminta dirinya dibagikan nasihat sebagai meminta nasihat daripada rakan sebayanya itu berdimensia agar ianya sama-sama mengekalkan pemulihannya agar tidak terlibat dengan penyalahan dadah. Iya. Dan juga ialah memenuhi kerohanian dan kepulan emosi. Ini yang paling penting lah tuan kerohaniannya bagi setiap individu yang ingin mengekalkan pemulihannya agar ianya tidak terlibat, yang mana pemulihan kerohanian adalah sangat-sangat berkesan pada setiap individu itu sendirilah. Individu tersebut mestilah sentiasa memenuhi keperluan kerohaniannya dan emosinya. Di antara caranya ialah dengan cara menghadirkan diri dalam majlis agama atau agama mendekatkan diri dengan masjid untuk mempelajari sesuatu yang lebih baru sekaligus membuat rangkaian perhubungan yang baru dan positif tuan. Iya. Dan juga boleh membuat sumbangan kepada hikmat masyarakat tuan. Dia membuat hikmat masyarakat mempunyai yang juga mempunyai badimenta akan sebaya akan sepunya iaitu rakan untuk sama membagi ia nasihatlah. Itu maksudnya tuan badimenta tu untuk mencurahkan atau chat mengenai dengan isu kepulihan serta cabaran-cabarannya lah. Ya, sebelum sebelum kita mengupas mengenai dengan badminton ini, ada satu bahan video yang akan kita ni pertontonkan terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Selepas ini kita akan kembali ya tuan. Okey, abang. Okey dah. Tanpa ilmu, iman seseorang itu mudah digoda dan tergoda. Maka perbanyakkanlah amalan agar iman tetap kuat dan tidak mudah goyah dengan aura negatif. Kalau itulah ya satu bahan video, bahan sisipan yang disediakan oleh Biro Kawalan Narkotik dan juga tuan ya membincangkan mengenai tentang ada buddy mentor. Buddy mentor ini merupakan rakan sebaya ataupun ya orang tempat kalau dalam bahasa Inggerisnya sponsor kan dok. Ada seseorang yang ketani sponsor, kira sponsornya lah tu. Ada seorang yang ketani harapkan untuk memberi tani nasihat. Kalau ketani ada terasa ingin berkecimpung semula dalam kecanduan dadah dan sebagainya, ketani mesti berjumpa sponsor ni. Sponsor ni yang mengajar ketani jangan nyatanya memberi ketani nasihat. Jadi itu sebenarnya body mentor ni mungkin dapat dikupas secara lebih terperinci lagi daripada pihak tuan sendiri. Silakan. Okey, terima kasih tuan. Okey, badminton ni apa yang dimaksudkan badminton ialah suatu rakan, ya tuan, rakan sebaya yang mana badminton ini boleh menolong atau memberikan hikmat nasihat kepada si individu yang ingin mengekalkan pemulihan, proses pemulihan itu Kalau ada kalau si individu ini ingin meluahkan atau meminta nasihat, si badminton inilah akan seorang yang pendengar setia lah untuk memberikan yang perkara-perkara yang boleh membantu individu sendiri ini agar ianya boleh membangun lagi untuk dirinya agar sama-sama tidak lagi terlibat dengan penyerahan dadah tuan. Iya. Bagi badminton ya. Untuk apa yang jual badminton ini ialah seorang rakan sebayanya yang sama-sama pernah terlibat dengan penyerahan dadah juga tuan. Iya. Yang mana badminton ini sudah pulih daripada pemulihannya dan terus juga badminton juga terus dalam proses pemulihannya ya. Ya. Betul lah. Apa yang dimaksudkan dalam badminton.
Jadi di sini Tuan, apakah yang perlu sebenarnya ada pada individu yang ingin meninggalkan tabiat penyalahgunaan dadah ini? Mungkin Tuan perlu menerangkan lagi. Okey, terima kasih. Apa yang perlu pada individu yang ingin meninggalkan tabiat penyalahgunaan dadah ini? Di sini ada beberapa perkara-perkara yang perlu diambil kira lah setiap individu itu dalam proses pemulihannya agar ianya sama-sama tidak terlibat lagi dalam penyalahgunaan dadah. Salah satunya ialah kesedaran pada diri individu itu sendiri. Yang mana individu itu tersebut mempunyai kesedaran bahawa dirinya sedang ketagih terhadap penyalahgunaan dadah. Dia mengakui dulu tu ia pernah terlibat dengan dadah, ia terlibat dengan penyalahgunaan dadah yang dirinya ia juga pernah ketagihan mungkin dalam penyalahgunaan dadah. Dia perlu mengakuilah dirinya pada masa dululah, masa dia masih pengguna Tuan. Dan juga pengakuan pada dirinya juga. Pengakuan itu individu tersebut hendaklah dengan ikhlas memberi pengakuan kepada dirinya bahawa dirinya telah melakukan kesalahan dan memerlukan perubahan pada dirinya. Ia mengakui dirinya yang perbuatannya dulu itu adalah satu kesalahan bagi dirinya, Tuan. Dan juga di sini adalah keinginan individu itu sendiri juga hendaklah memiliki keinginan dan sungguh-sungguh untuk membuat perubahan ke arah yang positif. Yang mana ia lagi mau berazamlah, bertekad yang dirinya itu ia lagi melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan kerosakan bagi dirinya dan juga boleh mendatangkan perkara-perkara yang tidak berfaedah lah, Tuan. Itu yang dimaksudkan dengan keinginan lah. Yang juga niat individu itu sendiri juga, Tuan. Niat individu itu perlu adalah tanpa mengharapkan imbalan individu sendiri, iaitu niat yang ikhlas dan betul. Niatnya lah. Yang mana ia akan terus, Tuan. Terus menjalani proses muliaannya dengan niat yang lebih baik lah. Iaitu di samping lagi, dia bersamping dengan tata tip-tip kaedah pemulihan yang telah dipelajarinya itu, Tuan. Contohnya membuat perubahan diri tanpa mengharap imbalan dan sesama hamba. Kan? Dan memasang niat bukan kerana siapa-siapa tetapi semata-mata kerana Allah Ta'ala. Atau semata-mata kerana ia satu kebaikan dituntut. Tuan, itu Tuan, yang dimaksudkan dengan niat. Ini adalah satu tabiat apakah individu yang ingin meninggalkan tabiat-tabiat lamanya, Tuan. Dan juga kaedah cara. Di sini juga kaedah cara individu tersebut adalah menambah pengetahuan dari masa ke semasa mengenai dengan al-ahwal yang berkaitan dengan pemulihan dan kepulihannya sendiri. Yang mana individu itu perlu mencari sesuatu yang lebih barulah, Tuan, dalam kehidupannya yang boleh membantu dirinya mengekalkan proses pemulihannya seperti Tuan. Apa yang dimaksudkan tadi, ada apa yang sudah dimaklumkan tadi, dikongsikan seperti kerohanian lah, menambah dari segi ilmu pengetahuan adalah, Tuan. Bang ini mungkin bang itu boleh membantu individu itu sendiri agar ia terlibat lagi dalam penyalahgunaan dadah. Itulah yang dimaksudkan, Tuan. Yang juga mengamal iaitu individu tersebut hendaklah mengamalkan secara berterusan segala teknik dan kemahiran yang dipelajarinya dalam menjalani proses pemulihan dan kepulihan. Bagi apa yang dimaksudkan di sini, seseorang individu itu sebelum ia keluar daripada proses pemulihan, perjalanannya mungkin perjalanannya akan lebih panjang, Tuan, dalam hayat yang mana sebelum itu mungkin ia telah mengikuti pemulihan ataupun rawatan pusat al-islah. Mungkin di sana diorang sudah mengikuti dan mempelajari kaedah-kaedah pemulihan di sana. Dan setelah mereka keluar, mereka akan mempraktikkanlah apa yang mereka pelajari itu agar ianya sebagai satu kebiasaan dirinya, supaya ia akan menolong dalam proses pemulihan dirinya lah, Tuan. Dan juga menyumbang di sini maksudnya ialah individu tersebut hendaklah menyumbang hikmat bati kepada masyarakat telah berjaya mengamalkan segala teknik kemahiran kepulihan dan pemulihan yang telah dipelajarinya, Tuan. Dan menyumbang pada masyarakat, mungkin membantu masyarakat dalam aktiviti NGO mungkin salah satunya, Tuan.
Ya. dan membuka pandangan masyarakat yang mana bekas-bekas pengguna ini tidak semestinya akan melakukan kegiatan mereka lamalah. Ya. Dan mereka akan pasti mereka percaya yang mereka akan boleh mengakalkan pemulihan mereka sampai bila-bila, Tuan. Iya. Dan pemantauan juga ialah individu tersebut adalah sentiasa membuat pemantauan terhadap pemulihan dan kepulihan sepanjang hayat mereka, Tuan. Dia mesti memantau dirinya. Adakah dirinya ni turun atau naik dalam ia punya proses pemulihan. Kalau turun, ia akan menyedari dirinya pemulihannya itu turun, ia akan menyedari dan meminta hikmat nasihat daripada badmintonnya sendirilah, Tuan, pada rakan sebayanya. Iya. Itulah Tuan, yang dimaksudkan dengan perlunya ada individu yang ingin meninggalkan tabiat penyuluhan dadah, kan. Iya, baiklah. Untuk secara ringkasnya, rumusan dalam topik yang kita bincangkan pada hari ini. Silakan Tuan. Silakan Tuan. Okey, terima kasih Tuan. Rumusan pada pagi ini ialah di mana dalam proses pemulihan setiap individu itu perlu ada kekuatan dan keyakinan pada dirinya yang boleh mengakalkan proses pemulihannya sehingga ke akhir hayat, Tuan. Ianya di samping mempraktikkan kaedah yang telah dipelajarinya semasa dalam menjalani proses pemulihan, Tuan. Iya. Dan individu itu juga perlu ada memberikan kepercayaan terhadap dirinya sendiri agar dirinya sentiasa menjalani proses pemulihannya itu di samping memberikan kepercayaan terhadap ahli keluarganya dan masyarakat, Tuan. Iya. Itulah yang sebagai rumusan pada pagi ini, Tuan. Alhamdulillah. Ya. Demikian tadi ya, persekitaran yang positif dalam mengekalkan pemulihan. Jadi ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Tuan Abidin bin Abu Bakar atau pembantu petugas dengan sama-sama mengungsikan topik kita dan dalam segmen wawancara kita, segmen Biro Kawalan Narkotik. Sampai kita jumpa lagi Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali, Tuan.